Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kelas saya pre-record dulu. Jadi nanti awak tengok dalam buku teks awak dan juga awak tengok pada latihan-latihan. Topik kita pada hari ini adalah 2.3 iaitu interaksi. Iaitu kita tengok perkaitan dan juga kebergantungan. Setiap daripada kehidupan dalam dunia ni kita kata ada hubungan dia dan perlu memerlukan satu sama lain. Macam hari tu kita tengok berkaitan dengan ada pengeluar, lepas tu ada pengguna pertama, pengguna kedua, last sekali sampai yang tertier lah, ataupun yang berada di atas sekali dalam food web atau kita kata serata makanan tu tadi, dan akhirnya akan mati dan pergi kepada pengurai. Okay, ni kalau kita tengok dalam satu ekosistem lah. Ada satu persekitaran dan ada banyak benda-benda hidupan. Sama ada benda hidup dan juga benda yang bukan hidup. Okay. Yang pertama sekali, awak kena tahu apa itu habitat. Ni berkaitan dengan hafal sajalah. As long as kita tahu itu tempat tinggal satu benda hidup tu. Kemudian ni kita tengok apa dia spesies. Okay. Dia mesti adalah sekumpulan organisma dan dia ada ciri-ciri yang sama dan dia boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Jadi kalau tak sama spesies tu tak boleh membiak lah. Macam kucing dengan anjing tak boleh untuk bersama. Jadi kucing mesti dengan spesies kucing juga. Lembu dengan spesies lembu. Kita boleh kacuk hanya dengan yang berkaitan spesies yang sama. Kalau bukan spesies sama, tak boleh. Kalau manusia dengan manusia boleh, manusia dengan benda lain tak boleh. Kalau manusia datang daripada macam contoh, orang Melayu dengan orang Cina boleh sebab dia spesies yang sama, cuma kaum yang berbeza. Sama kucing pun macam tu jugalah. Okay. Dan apa dia populasi? Kita kata kalau ada grup untuk yang organisma yang sama spesies tu tadi. Jadi itu adalah populasi. Tapi dengan syarat dia mesti duduk dekat tempat yang sama. Okay, community dia lebih luas lah. Okay, sebab kita bagi tahu dia ada beberapa pula organisma yang hidup dekat kawasan itu. Organisma tu tadi berbeza, tapi dia hidup secara bersama. Okay, dekat tempat yang sama. Sebab itu kita bagi tahu dia sebagai satu community. Dan ni adalah ekosistem. Okay? Kalau tengok gambar rajah ni, ekosistem, dia ada tempat hidup dan juga yang benda bukan hidup pun kita letak dia sebagai satu ekosistem. Okay? Termasuk segala komponen bukan hidup. Kalau tadi berbeza dengan habitat. Okay. Tengok keseimbangan ekosistem ni. Okay. Kita bagi tahu keseimbangan ekosistem ni kita perlukan supaya memastikan satu spesies itu tadi kekal, tak pupus. Dan juga kita bagi tahu organisma ni dia saling berkait antara satu sama lain. Okay. Macam contoh air, cahaya, udara, tanah ni semua berkait. Tu kita dah discuss tentang kitar air, kitar karbon, kitar oksigen hari tu. Okay. Ni saya rasa tak ada masalah lah. Benda yang sama diulang-ulang. Nanti awak boleh pause juga video ni. Tak ada masalah Okay. Apa yang dikatakan seimbang? Kalau organisma hidup dan komponen-komponen bukan hidup tu tadi, dia berada dalam keadaan yang harmoni tanpa gangguan daripada luar. Kalau kita dah kacau ekosistem dekat situ, terganggu, and then akan ada berlaku benda-benda yang tak patut lah. Okay. Contoh kat sini, kepentingan penyesuaian ni. Okay, ni dekat tempat yang beza, tropika, ni kawasan tundra, ni kawasan gurun. Okay. So tropika dia ada terima hujan yang tinggi dan juga limpahan cahaya matahari sepanjang tahun, macam contoh dekat Malaysia lah. Kalau ganggu, apa yang berlaku? Gurun, dia ada cuaca panas dan kering yang melampau. Kalau ada berlaku sesuatu, mungkin berubah. Macam di Arab tiba turun salji. Kawasan tundra, dia mengalami musim sejuk yang panjang. Tapi kalau dekat situ tiba musim panas, susahlah. Okay. So that ni kita tengok kawasan tropika. Kawasan gurun. Ni kawasan tundra. Tundra tu sejuk lah. Okay. Ini baru kita nak tengok interaksi antara organisma tadi. Kalau yang dimakan dan juga yang memakan, so that mangsa pemangsa lah. Kalau persaingan ni apa dia? Sebab biasanya persaingan ni nak dapatkan makanan.
Kalau nak dapatkan makanan, harimau dia mungkin boleh berebut makanan dengan serigala walaupun datang daripada spesies yang berbeza. Kalau harimau dengan dengan singa tu kadang ada yang bagi tahu dia tu spesies yang sama sebab dia spesies kucing. Tapi yalah, dia kucing yang big cat lah, beza sangat. Simbiosis ini yang perlu awak tekankan sebab bawah simbiosis nanti ada mutualism. Apa itu mutual? Mutual tu sama. Commensalism, common lah, common, benda yang biasa. Parasitism, parasit ni biasa awak dengar. Saya rasa filem Korea tu pun pernah tengok. Okay. So that, apa dia simbiosis yang pertama sekali? Berlaku apabila dua atau lebih organisma dia berinteraksi antara satu sama lain. Okay. Ini tadi kita ulang. Mutualism yang saya bagi tahu tadi sama. Okay, sifat dia mutual. Mutual adalah sama. Jadi kalau burung ni melindungi ikan badut daripada pemangsa, okay, dan menyediakan makanan kepadanya. Dan ikan badut pula, apa yang dia buat? Dia dapat bersihkan burung. Dia dapat memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada burung. Okay. So that burung yang ni ikan badut. Finding Nemo ni lah. Okay. Kemudian dia tengok lagi apa lagi contoh, lichen. Okay, so that ada kumpulan alga ni dan kulat yang hidup secara bersama-sama, dan kulat dia bekalkan air dan mineral kepada alga. Alga pula dia berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. Macam contohlah kalau ada yang kawan kita dia bawa makanan, okay, tapi tak ada air, kita pula ada air, so that share lah. So, lebih kurang benda yang sama lah tu yang saya bagi tahu tadi. Mutualism dia mesti sama. Okay? Sama-sama dapat untung. Dia share. Ni kebau ni pula dengan burung tiung. So that, burung tiung ni makan kutu-kutu daripada kebau ni tadi. So, dia tak sakit lah. Dan kebau pula dia bebas daripada dapat kutu tu tadi. So, that sama-sama untung lah. Commensalism. Benda yang common. Benda biasa. Macam contoh kalau seorang dapat untung, seorang lagi tak rugi, tak untung. Okay, macam contoh kita nak pergi ke Bahau. Kita tengok ada orang jalan kaki susah je lah kan. Kita pula memang nak pergi ke Bahau. Tempat ruang kosong banyak lagi. So that kita boleh tumpang kan. Tengok je jalan kaki je. Panas-panas ke, nak hujan ke. Bila kita tumpang kan, kita tak rasa rugi apa. Sebab kita dalam satu perjalanan yang sama. Okay, orang tu pula dapat untung. So that dekat sini kita tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Okay, commensal merupakan organisma yang dapat untung. Okay, tapi term tu tak perlulah. Contoh dia ni, ikan remora ni tadi, dia melekat pada ikan jerung. Okay, dia dapat makanan daripada serpihan ikan jerung ni tadi. Ikan jerung ni makan, so that dia melekat. Dia menumpang kat situ, ikan jerung tak rasa apa-apa. Okay, paku pakis langsui. Dia tumpang dekat celah-celah dahan pokok. And then, untuk dapatkan cahaya matahari. Ni parasit. Parasit, dia ni tadi daripada luar, duduk dekat kita. Lepas tu, dia pula dah susahkan kita dan dia juga akan memudaratkan kita. So that kita bagi tahu yang ni, menguntungkan satu organisma dan akan memudaratkan organisma yang lain. So, itu parasit. Itu hubungan dia. Parasit lah yang dapat untung tadi. Dan kalau perumah tu tadi, dia yang akan sakit. Okay, contoh je cacipita. Ni lagi contoh. Okay, kutu. Okay, seterusnya dah habis bab simbiosis tadi, ada 3. And then sekarang kita pergi pada mangsa dan pemangsa. Ni benda yang senang. Siapa mangsa, siapa pemangsa ni awak tahulah. Tengok pun dah tahu kan siapa mangsa, siapa pemangsa. Persaingan, nak dapatkan makanan, nak dapatkan tempat tinggal, nak dapatkan pasangan. Okay, itu adalah berkaitan dengan persaingan. Dia boleh berlaku sama spesies ataupun berbeza spesies. Dan sebab kita tahu setiap daripada organisma tu tadi,
dia ada hubungan antara dia. Jadi kita boleh gunakan sebagai kawalan biologi. Bio ni tadi adalah hidup, benda hidup. Okay? Jadi kita mengawal sesuatu menggunakan benda hidup. Contoh je lah. Ada haiwan perosak dekat rumah tu tadi. Contohnya macam tikus. Okay? Jadi tikus ni tadi makan padi. Bagaimana kita nak memastikan bahawa bilangan tikus tu tadi boleh dikontrol dekat satu kawasan? Mungkin kita boleh gunakan kucing, mungkin kita boleh gunakan burung hantu, mungkin kita boleh gunakan ular. So, dia bergantung lah pada seorang tu. Sebab apa? Sebab padi tu tadi, burung hantu tak akan makan padi tu, ular tak akan makan padi tu, kucing tak akan makan padi tu. Okay. Ni kita pergi skip laju-laju je lepas ni. Ni antara salah satu je. Okay. Bacillus ni, tapi ni saya tak suggest untuk awak hafalkan pun. Tak perlu mana pun. Ambil yang simple-simple saja. Okay. Ikan gapi. Ni. Ataupun orang kata ikan di BKL ni. Okay. Dia boleh makan jentik-jentik yang ada pada satu kolam. Itik. Dia nak makan serangga perosak macam siput dan juga serangga. Ni, apa ni? Kita ada kumbang kura-kura. Dia makan afid. Afid ni perosak tanaman ni lah. Yang ulat-ulat air kecil tu tadi. Yang berlubang-lubang tu kan. So that kumbang kura-kura ni tadi yang akan makan dia. Ada pernah saya tengok dalam TV. Dia gunakan sarang laba-laba. So that dia biarkan je laba-laba besar kat rumah dia. Sebab apa dia kata? Nak elakkan nyamuk dan sebagainya dekat tempat-tempat celah lubang tu tadi. So that nyamuk terperangkap kat situ, diorang terselamat daripada penyakit tu. Laba-laba tu dapat makan. Okay. Kawalan biologi ni dia mesra alam. Dia tak gunakan bahan-bahan kimia yang perosak. Okay. Dan biasanya lebih murah lah. Kebiasaan. Sebab dia tak jejaskan kesihatan. Tapi ada juga kadang-kadang tu kita tengok secara berkala tu pun mahal juga. Kalau nak bagi makan lah. Okay. Itu bergantung kepada kawalan biologi macam mana yang kita gunakan. Okay. Kebiasaannya dia nak ambil masa lama nak tunjuk kesan tu. Sebab kadang kena nak train. Okay. And then keseimbangan ekosistem mungkin terganggu. Sebab kita perkenalkan satu spesies baru dalam tu. Dan kemudian ni kalau spesies baru ni wujud, kadang tu dia dah ganggu satu keseimbangan yang asal lah. Sebab saya bagi tahu tadi, sebenarnya kita tak boleh nak ganggu satu keseimbangan tempat tu. Okay, faktor yang mempengaruhi saiz populasi. Populasi ingat tadi, dia organisma yang sama spesies. Okay. So that antara faktor yang menyebabkan saiz populasi itu berubah adalah serangan penyakit ataupun kehadiran pemangsa baru ataupun sumber makanan dan juga perubahan cuaca. Ini semua akan memberikan perubahan pada saiz populasi. Macam saya pernah cerita tentang burung dan juga nelayan tu. Okay, kan ikan kat situ kan. So that burung ni pergi dekat situ. Lepas tu ikan ni apa yang berlaku, ikan makin sikit. Sebab apa? Sebab sumber makanan tu tadi dah tak ada. Serangan penyakit. Ni faham lah. Lagi pula kita tengah wabak sekarang ni kan. Okay. Ni pernah ada dulu sesama babi. Kita ada SARS. Kita ada sesama burung. Kedua kehadiran pemangsa ni. Ni biasalah. Lagi takut lah nak duduk kat situ sebab rasa tak selamat. So that dia akan pergi ke tempat yang lain. That's why populasi pun akan berkurang. Okay, sumber makanan. Tengoklah, kalau tak ada sumber makanan, buat apa duduk kat situ? Kalau ada sumber makanan, biasakan banyak. Kenapa asyik datang, ngembung gagak ni petang-petang ke apa semua? Sebab biasa dekat situ mungkin ada sampah-sampah makanan dan sebagainya. Okay, perubahan cuaca. Ini berlaku dekat Australia sekarang.
Ada kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah jadi kering dan tak subur, dan akhirnya dia juga akan meningkatkan risiko hutan terbakar. Lagi pula kalau macam dekat highway dulu pernah berlaku. Lama kemarau masa tu. Di Lebuh Raya Letas. Okay. Kita tengok macam tak logik. Siapa pula yang bakar itu kan? Sebab dia kemarau. Lepas tu, orang isap rokok pula, buang puntung rokok macam tu je. Angin pula terbang. Lepas tu bara tu ada. Tu yang menyebabkan hutan tu terbakar dengan lebih dahsyat lah. Okay, kesannya populasi tumbuhan dan juga haiwan akan menurun. Sebab ialah dah terbakar, bila kering sangat ni dia akan merebak betul-betul lah. Okay, perubahan dalam ekosistem. Kita tengok. Okay, kekurangan bekalan air. Migrasi haiwan. Okay, sama ada dia bertambah ataupun menurun dengan mendadak. So that dia akan ganggu keseimbangan satu tempat tu lah. Dan kita tengok kekurangan bekalan air ni semua tahulah kalau kemarau berpanjangan apa yang akan berlaku. Okay. Dan bila padi tu tadi tak ada, dia akan wujudkan kepada kekurangan sumber makanan. Okay, perubahan saiz populasi ni tadi dia boleh meningkat ataupun menurun disebabkan oleh faktor-faktor luar. Okay. Contoh je dekat sini, kita kata kehadiran serangga perosak seperti kumbang dan berunjas mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. Sebab ialah dah habis kena makan kan. Belalang ni, belalang juta. Kita tengok je dia tutup seluruh kawasan tu tadi. 800 hektar musnah dalam masa beberapa jam je sebab belalang ni tadi. Okay. So that apakah peranan manusia untuk kekalkan keseimbangan? Okay. Sebab kalau kita buat sesuatu, akan berlaku kesan. Contoh kalau perlembagaan hutan, apa kesan buruk? Industri. Ni awak kena bagi tahulah dalam peperiksaan benda ni memang awak kena listkan. Pembuangan sampah sarap. Okay. Jadi air dan tanah akan tercemar. Ataupun lepas tu berlakunya tersumbat dan akhirnya mengakibatkan banjir kilat. Boleh juga mengakibatkan ada gangguan bau, gangguan udara. Dia kata pencemaran udara. Pertanian paling isu besar adalah sebab kita gunakan racun perosak tu tadi, jadi boleh berlaku pencemaran air. Industri ni benda biasalah. Jadi apakah langkah dia? Sebab kita tadi tengok aktiviti manusia and then ada kesan-kesan buruk yang berlaku. So langkah-langkah biasanya sama macam bab yang pertama dulu yang kita dah belajar. Okay. Undang-undang biasalah. Tingkatkan kesedaran ni perlukan kempen, perlukan pendidikan, beri pendidikan. Macam sekarang kita belajar dalam sains ni. Kita juga boleh menggunakan kaedah kawalan biologi. Jadi tak payah nak gunakan racun perosak. Okay, sekarang ni dah ada drone, jadi tak payah nak ada helikopter. Okay, kita tingkat kesedaran awam macam ni kita boleh buat dengan pendidikan. Ataupun kita menggunakan kempen. Ada banyak sumber sekarang ni kan. So kita boleh amalkan 5R. Apa itu 5R? Okay, refuse. Kita tak nak. Contohnya macam plastik lah. Kita kata tak payah lah. Refuse. Kita reduce penggunaan tu tadi. Ataupun benda dah ada, kita guna semula. Ataupun kita semula. Ataupun repurpose. Repurpose ni, kita boleh buat benda yang lain. Contoh je macam tayar tu tadilah. Okay. Tayar yang dah botak. So dia apa yang digunakan? Ada orang yang buat kursi meja. Ada orang yang buatkan hiasan. Ada orang buat gunakan sebagai pasu. Okay. Jadi kita boleh kurangkan pembuangan tu tadilah. Apa kelebihan gunakan kawalan biologi? Ulang balik. Okay. Dan akhirnya kita dah tamat bab yang kedua. Okay. Saya nak tunjukkan pada awak satu perkara
iaitu tak apa, itu saya gunakan video yang lain lah. Okay, so that kita tamat pembentangan saya dalam masa 20 minit. Saya harap nanti awak tengok semula dan awak lengkapkan buku teks awak. Okay, terima kasih.